Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Selasa 4 November 2025 Masihi. Dan ada sebagai makluman bersama juga keadaan cuaca di daerah Tutong pada ketika ini hujan lebat. Jadi bagi anda yang sedang memandu, tingkatkan kewaspadaan anda, pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkannya. Kita terdoakan semoga segala perancangan anda hari ini akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancar. Berada seperti biasa juga dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan antara makluman semasa, tapi apa kata kita ikuti terlebih dahulu bahan visual yang telah pun disediakan. Jadi mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton dapat dilihat di sini. Ini merupakan padi sembada 188 yang telah pun ditanam dalam lebih kurang 2 bulan sudah ni. Dan juga terdapat satu lagi jenis padi iaitu Yuan 158 di sini dalam sekitar anggaran 2 hektar di Kampus Sinaut. Fakulti Pertanian telah menjalankan satu pendidikan yang memfokuskan kepada tanah yang lebih organik, tanah yang lebih bersesuaian dan juga tanah yang akan menjamin keluaran padi ataupun beras yang lebih lestari. Di sinilah mereka menjalankan pendidikan-pendidikan tersebut bagi melihat bagaimanakah tanaman padi tersebut akan menghasilkan keluaran yang lebih tinggi. Jadi ia amat berguna sekali kepada para petani dan juga lebih-lebih lagi kepada keluaran padi negara. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut pendidikan yang dijalankan oleh Fakulti Pertanian UNISA mengenai dengan padi sembada 188 dan juga padi Yuan 158. Dan untuk itu terus saja bersama saya. Projek Pertanian Padi Bandar yang dijalankan oleh Fakulti Pertanian Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA Kampus Sinaut bermula sebagai respon untuk mengatasi masalah kekurangan tanah subur di negara ini di mana sebahagian besar tanah adalah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian termasuk padi. Sebagai solusi, pendekatan pertanian padi bandar diperkenalkan bagi memanfaatkan ruang bandar untuk penanaman padi dalam rangka menyokong prinsip Grow What You Eat. Kaedah ini melibatkan pengubahsuaian tanah berasid menggunakan kondisioner organik berkualiti tinggi seperti tahi ayam sebelum penanaman anak benih padi dan pemantauan pertumbuhannya. Projek ini membolehkan penanaman padi berskala tinggi di tanah bukan tradisional sekaligus menyokong sekuriti beras negara dengan memanfaatkan kawasan bandar terhad. Hasil yang dicapai adalah 6 ke 8 tons per hektar, melebihi purata kebangsaan yang kurang daripada 4 tons per hektar. Secara amnya, di negara Brunei Darussalam, antara penyelidikan yang dijalankan untuk menghasilkan padi yang lebih tinggi adalah menggunakan high yielding variety seperti sembada 188 dan Yuan 158, dan ada juga penyelidikan yang fokus kepada sistem pengairan yang lebih cekap seperti smart watering system. Tetapi di Fakulti Pertanian UNISA Sinaut, di sini fokus kami adalah kepada kesihatan tanah sendiri. Di sini kami gunakan 2 jenis padi. Yang pertama adalah sembada 188 dan yang kedua Yuan 158. Kami memilih kedua variety ini kerana keduanya merupakan high yielding variety. Sembada 188 boleh mencapai hasil 4 ke 6 tan per hektar dan Yuan 188 boleh mencapai hasil 4 ke 7 tan per hektar. Kemudian sembada 188 juga merupakan beras rendah lemak dan Yuan 158 mempunyai kandungan serat ataupun fiber yang tinggi. Di samping keduanya mempunyai kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi. Di samping itu, kami juga memilih kedua variety ini kerana tempoh kematangan yang singkat. Sembada 188 boleh matang
dalam masa 110 hari dan Yuan 158 boleh matang dalam masa 115 hari. Tetapi menggunakan kaedah kami, iaitu bahan organik, kami boleh menuai padi 2 minggu lebih awal daripada biasanya. Dalam projek ini, para penyelidik mengamalkan pertanian regeneratif, iaitu yang melibatkan penambahan amendmen organik untuk meningkatkan kesihatan tanah yang seterusnya meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, nutrien dan menyerap karbon, menjadikannya lebih mesra iklim serta tahan terhadap kemarau dan banjir. Juga amalan pertanian tepat, iaitu mengutamakan penggunaan baja kimia secara terkawal hanya apabila diperlukan bagi mengelakkan pembaziran, mengurangkan pencemaran gas rumah hijau dan memastikan tanaman menerima nutrien yang mencukupi. Kedua-dua kaedah pertanian ini berasaskan Climate Smart Agriculture (CSA), iaitu suatu pendekatan pertanian yang efisien dan strategik yang bukan sahaja meningkatkan hasil, malah lebih tahan dengan perubahan iklim dan pada masa yang sama membantu mengurangkan pencemaran gas rumah hijau greenhouse gases. Baik, jadi bagaimanakah proses penanaman padi dijalankan di kampus Tan Ani? Okay. Jadi mula-mula dengan proses land preparation. Mula-mula kami gembur dulu tanah menggunakan rotavator. Kemudian keesokan harinya barulah kami tambah bahan organik itu. Kemudian digembur lagi sekali supaya ia punya reaction itu cepat. Selepas itu dibasahkan dan ditinggalkan semalaman. Dan then esoknya barulah ditanam anak benih padi. Kami menggunakan kaedah transplanting. Transplanting, baik. Kemudian? Kemudian kalau ikut amalan yang biasanya, pada hari ke-10 dibagi baja kimia. Tetapi sebab kami punya anak benih padi ataupun punya seedling pada hari ke-10 itu semuanya sihat dan tidak menampakkan nutrient deficiency symptom, jadi kami boleh skip pembajaan yang awal itu. Jadi pembajaan yang pertama dilakukan pada early tillering stage, iaitu pada hari ke-28 ataupun 28 ke hari ke-30. Kami apply baja kimia NPK dan kemudian pembajaan seterusnya adalah pada hari ke-42 hingga ke-45. Sama juga NPK tetapi dengan potasium yang lebih tinggi untuk membantu panicle initiation dan grain filling. Sepanjang tempoh pertumbuhan padi, kami juga memantau perosak dan serangga. Antara masalah yang kami hadapi di sini adalah kulat ataupun fungi. Kemudian ada juga leaf folder dan stem borer. Cara kami mengawal, kami gunakan BT Bacillus thuringiensis, ia sejenis bakteria. Jadi caranya biological, bukan chemical. Kami apply BT sebabnya ia kesannya spesifik hanya kepada perosak padi dan tidak membahayakan organisma lain, contohnya padi itu sendiri, manusia dan haiwan. Adapun amalan pertanian padi bandar mampu menyumbang kepada kelestarian alam sekitar, iaitu dengan meningkatkan bahan organik tanah, menyokong recarbonization dan mitigasi perubahan iklim. Ia mengurangkan jejak karbon melalui pengurangan pengangkutan makanan jarak jauh serta meningkatkan biodiversiti dan ekosistem bandar. Melalui fotosintesis, tanaman padi juga menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen dan membantu menyejukkan persekitaran. Projek pertanian padi bandar yang dijalankan ini bukan sahaja mengamalkan konsep pertanian lestari, malah memperlihatkan dan menggalakkan kemandirian komuniti bandar untuk memanfaatkan penggunaan tanah terhad di kawasan bandar dengan penanaman padi. Amalan ini jika dilaksanakan secara kolektif, berpotensi meningkatkan bekalan beras negara dan memperkukuh sekuriti dan keselamatan makanan terutamanya kerana beras merupakan makanan asasi di negara ini. Ya, penonton, kesimpulannya apa yang dapat kita dengarkan bersama sebentar tadi hasil daripada penyidikan yang dijalankan oleh Fakulti Pertanian UNISA. Apa yang mereka dapati adalah keluaran padi, khususnya pertumbuhan padi yang mereka gunakan dan juga kaedah-kaedah yang mereka gunakan dapat menghasilkan
padi ataupun tumbuhan padi yang lebih banyak, lebih tinggi keluarannya insya-Allah, dan ini pastinya amat berguna sekali, terutama sekali bagi negara kita ni dalam menghasilkan padi negara sendiri, dan juga yang kita harapkan jugalah insya-Allah dapat menampung keperluan negara, kerana daripada hasil penyelidikan inilah nanti dapat dimanfaatkan khusus buat para petani dan juga khusus buat negara kita ni sendiri insya-Allah. Dan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan daripada perkongsian kita menerusi package program kali ini dapat lagi menambah sedikit sebanyak ilmu khusus buat audio yang menyaksikan. Sekian dari penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.